Alright, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Alright, anda bersama dengan saya Syahrir Azri daripada Richworks International. Of course, program Nak Baik Hidup hari yang terakhir hari ini. Alhamdulillah, so far semua berjalan lancar. Kita happy, peserta pun happy. Alhamdulillah dapat feedback, mereka happy. Mungkin tadi anda dah tonton satu showcase juga yang kita siarkan tadi. Perkongsian dua orang anak didik Dr. Aziz Osman, di mana mereka adalah usahawan dan juga membership Spire kami. Mereka dah kongsikan journey mereka, struggle mereka dalam bisnes untuk anda. Tapi petang ini khas untuk anda. Kita ada satu lagi sesi khas, special. Kita bawa special untuk anda. Saya tak nak cerita special dia macam mana. Biar anda tonton nanti dan tengok macam mana specialnya mereka. Siapa yang kita akan bawakan. Ada 6 orang tetamu, InsyaAllah. Mereka akan kongsikan apa yang mereka dapat hadir ke program Nak Ubah Hidup ni. Alright. So sebelum tu boleh tak nak tolong feedback sikit. Adakah sound saya clear? Adakah visualnya clear? Nampak tak? Takut kabur-kabur ke gelap ke, boleh feedback kat ruangan komen. Tim kita akan bantu adjust, alright? Dan juga boleh, orang kata, kita belajar untuk bagi manfaat. Okay, bagi manfaat ni maksudnya macam mana? Kadang-kadang kita fikir nak bagi manfaat ni susah. Betul ke susah? Pada saya tak susah. Mungkin orang rasa nak bersedekah tu kadang-kadang ikut kemampuan. Tak, itu hak masing-masing, saya tak nak sentuh. Tapi nak bagi manfaat pada orang lain senang je. Anda just tekan button share je. Tekan button share, orang lain pun dapat manfaat yang sama apa yang anda dapat. Itu pun dah pahala dah untuk anda, alright? So, saya tak nak melengahkan masa. Saya nak anda semua ready. Berapa ramai daripada anda dah ready, boleh say I. Alright? Kalau anda tak ready, saya tak nak invite tetamu kita, alright? So, specialnya petang ni, anda akan dapat perkongsian yang lebih padu lah saya rasa. Sebab mereka yang kami invite, yang kami jemput ni bukan calang-calang orang. Alright. So, tanpa melengahkan masa, saya pun nampak macam ada orang dah say I dah. Dah excited dah, saya pun dah excited. Saya nak jemput kita punya first guest. Siapakah orangnya? Okay, anda ready? Saya pun dah ready. Alright. First guest kita adalah, saya persilakan Chef Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar anda penonton penonton di rumah? Biasa buat hosting penonton di rumah. Ini penonton di Facebook. Penonton di Facebook. Apa khabar anda semua? Kalau anda sedang menonton, say hi. Say hi. Kena high pitch sikit. High pitch sikit. Apa khabar Chef? Sihat? Alhamdulillah sihat. Awak apa khabar? Saya sihat. Dah makan? Dah, Alhamdulillah. Saya dah makan ke? Belum. Belum lagi. Dia paksa datang sini dulu. Siapa yang paksa tu? Tak ada lah saja. Okay. So Chef mungkin boleh orang kata buat introduce sikit lah. Perkenalkan diri Chef pada audiens kami. Okay. Assalamualaikum sekali lagi. Saya Chef Zam. Saya buat TV shows dan saya juga adalah seorang usahawan. Saya buka satu college culinary, Silver Spoon International College di Puchong, dah 9 tahun. Dan sebenarnya program ini saya dah tahu lama. Saya tak kenal, tetapi saya pernah dengar dan saya pernah dijemput dulu sekali masa dia buat di IDCC. Lepas tu saya ni macam, okeylah, pergilah jenguk kejap, tapi saya tak masuk pun. Okey. Mungkin orang kata ego tu sikit kot, ataupun kurang berminat pada masa tu. Okey. Dan kali ini saya tak masuk, saya jenguk je kat luar. Saya jumpa kawan saya Abi yang juga salah seorang daripada team Richworks team member. Dan tapi kali ini saya dijemput awal and he was quite pushy. Nak kena lock date ni, saya macam tapi tengoklah dulu kan kalau free. Sebab saya dah ada wedding, saya dah orang kata buat RSVP banyak events. Tetapi saya tahu okeylah, jalan je lah. Kau book lah untuk aku. Kan jadi dia book, saya awal-awal pagi. He was very persistent. Okay. Macam keep on pushing, reminding us, and he even created buat WhatsApp group untuk kita. Orang kata orang-orang seni ni sikit. Jadi selalu communicate, dia selalu update. Dan saya kata okeylah, saya tak mau dia bising pakcik ni, dia bising, baik aku datang daripada bingit lengah aku kan. So datang. Okay. So bila Chef dah datang tu kan, berbanding dengan dulu, yang dulu Chef datang jenguk je tu. Tengok pun kat luar je. Kat luar je kan. So bila dah masuk dalam hall, hari ni pun dah hari ketiga, yang last day dah ni. So apa Chef punya feedback? Okay, to be very honest, first day saya ni very skeptical. Saya kata
Okey, kerana saya pun belajar apa yang saya belajar kat universiti dulu during saya punya first degree, saya punya masters, saya belajar benda-benda ni. Mungkin first day dengan hari kedua, separuh hari kedua, saya masih gitu-gitu. Ni aku tahu. Kan aku dah pernah belajar dan saya dulu mengajar marketing. Okey. Saya mengajar strategic management, saya mengajar international business. Besides mengajar masak. Jadi banyak benda saya dah pernah belajar dan saya pernah mengajar. Tetapi bila masuk hari kedua, second half, kan dia dah mula merubah. Okey. Merubah is actually walaupun aku dah tahu benda-benda ni, dia tak salah kalau aku lebih tahu. Itu yang saya dapat. Itu yang saya rasa macam terdorong untuk bangun pagi lagi untuk hari ketiga datang ke sini. Dan sesi pagi tadi saya ni kurang. Saya bercakap kuat sangat ke kerana bising kan? Dia kena jerit sikit. Tak apa, tak ada masalah. Saya biasa mengajar jadi kuat sikit lah. Saya ni jarang get in touch with my soul. Okey. Saya on the surface, orang tengok saya happy, macam happy go lucky kan. Okay. Saya jarang get in touch with the inner side of me, in the inner part of me. Tetapi tadi dia menyentuh hati dalam, hati nurani saya dan membuatkan saya berazam untuk menjadi orang yang lebih baik. In general menjadi orang lebih baik yang merangkumi banyak aspek dalam kehidupan. Dan kalau saya berjaya membuat itu, insya-Allah aspek-aspek perniagaan saya, benda-benda macam itulah akan hubungan dengan sama kawan ke family ke akan bertambah baik insya-Allah. Okey. Jadi bila chef kata chef orang yang susah nak get in touch dengan ni kan. Saya cemeh apa ni yang sememeh kecengih. Cengih apa? Kalau sesuatu yang kena mengena dengan sabitkan dengan Tuhan. Okay. Saya mudah mengalir mata sikit. Tetapi kalau dalam diri sendiri, saya keraskan hati mungkin. Okay. Dan I've been projecting a very happy go lucky image. Ya, jadi orang tak nampak, orang tengok Chef Zam selalu suka je, happy je. Tapi orang tak tahu apa yang berlaku, bergelombang, bergolak, bergelodak di dalam. Kita tutup. Tapi tadi punya sesi, dia ungkaikan. Okay. Kalau chef tak kisah untuk share lah. Apa sebenarnya yang touch tu? Tentang hubungan saya dengan arwah ayah. Jangan nangis kan. Apa yang kalau chef boleh ingatkan balik kan kita tadi Dok suruh kita ingat balik. Belum makan so nangis boring lah. So apa kalau boleh kita tak boleh nak undur masa kan. So bila Dok ajar kita ingat balik tadi, apa sebenarnya yang touch tu? Apa yang chef nak cakap sebenarnya kalau boleh jumpa balik? Saya nak menjadi seorang anak lebih baik. Saya ingat mak saya tak ada masalah. Seorang insan dan seorang hamba Allah yang lebih baik. Yang lebih baik. Itu yang saya ingat. Okey, kita tak nak sedih-sedih Okey. Okey chef. Untuk usahawan pula. Switch. Alright. Untuk usahawan kan, chef pun seorang usahawan kan? Okey. Apa yang relate-nya program macam ni dengan seorang usahawan tu, diri usahawan tu? Saya dah berniaga selain daripada selebriti, saya buka company, saya buka college sudah 9 tahun. 9 tahun 9 tahun dan saya mula-mula saya apply apa yang saya belajar di universiti, di US, kat London dulu, dan juga dia menjadi. Tetapi bila kita apply dan bila tu benda tu menjadi kita pas kat staff, tanpa konsistensi, tanpa good follow up, tanpa mentoring daripada saya sendiri, dan saya pun tak ada mentor saya kat universiti je dulu. Jadi macam dia merudum sikit. Merudum sikit lah. Merudum daripada segi bukan saja monetarily, daripada financial aspect, tetapi moral of the staff, orang kata disiplin, compliance, itu yang orang kata merudum sikit. Jadi saya ni pula, saya jenis yang tak pergi everyday ke college. So saya
buat banyak sibuk benda lain juga. Serabutkan diri dengan benda lain. Jadi saya harapkan staff, jadi tak boleh rupanya. That's why macam saya setuju dengan Dr. Azizan, mentoring has to be consistent. It has to always be there. You tak boleh join and ada seorang mentor for a period of time, then after that let the mentor go, then you drive on your own. Dia tak jadi. Sebab kita perangai manusia ni, kita selalu perlu orang rotan. Perlu orang rotan kan. Kita kecil-kecil dulu pun selalu kadang kena marah. Betul. Kan, kena tegur kan. Ni kan bila buat bisnes, kena ada orang tegur juga. Sebab saya mungkin attitude kerja saya dulu lain. Saya kerja dulu, bos bagi saya assignment. Of course pernah kerja dengan orang, pernah jadi kuli. Bos bagi saya assignment, I take it with pride. Tahu, saya bangga diberikan peluang untuk laksanakan sesuatu tugasan. Saya akan kalau expectation dia nombor 5, saya akan deliver nombor 7. Itu saya. Tetapi tak semua orang begitu. Itu yang menyebabkan masalah. Kalau saya dulu, bos saya bagi, don't worry about it. You know, bagi ke I, consider it done. Tapi sekarang tak. That's why you need mentor. Dan mentor has to be consistent. And I'm sure kau dia orang semangat lain macam. Semangat lain macam. And I'm sure Dr. Azizan pun masih ada dia punya mentor. Betul. Mungkin. Ada masih kan? ada. Masih ada. Even the mentor has a mentor. Betul. Okay, last chef Ya, saya masih lapar. Apa? Okay, apa saranan nasihat chef lah pada usahawan dekat luar sana? Okay, kalau anda serious about your business, to grow your business, which saya akan nak meningkatkan prestasi perniagaan saya, carilah duit, koreklah tabung, curilah duit suami. Masuk apa yang termampu. Tapi jangan buat bank loan. Jangan hutang dulu sebelum apa-apa. Betul. Cari sumber. Kalau tak mampu yang paling mahal, mungkin saya tak mampu yang paling mahal, saya akan jual dah. Saya akan join yang rendah sikit dulu. Apa yang termampu, bila ada kelebihan dari segi kewangan nanti, join pula. Ikut stage dia. Dan saya perasan, even yang dah join paling tinggi pun masih continue year by year. Betul? Kan? Betul. Maknanya apa pada saya nampak itu, dia nampak the value, dia nampak benda ni is doing something good for my business, for myself. That's why dia sambung. Betul. Kalau tidak bayar 100 lebih tu tak sambung dah kot. Serik dah kot. Tapi nampaknya mentees Dr. Azizan ni dia tak serik. Betul. So Dr. Azizan must be doing something right. Alright. Terima kasih chef. Dan saya puji ni dapat diskon ke tak? Gurau. Okay chef, terima kasih sudi luangkan masa, sudi kongsikan dengan audiens kami kan. So chef pun dah lapar kan? Dah. Lapar ramai orang tunggu ni. So kita akan ke commercial break dulu. Baik. Kita akan teruskan dengan guest terusnya. Baik. Terima kasih chef. Terima kasih pada anda semua. Switch. Ada next perkongsian seterusnya. So kita ke commercial break dulu. Kita jumpa selepas nanti, alright? Saya nak bantu orang capai freedom. Di mana level ilmu kita akan menentukan di mana level pendapatan kita. Nama Dr. Azizan Osman bukan asing dalam dunia pemasaran perniagaan dan seminar pembangunan usahawan. Talking to Doc, saya rasa macam dia faham I. Dia tailor business I. Apa advice yang dia bagi tu sangat tailored to apa yang I perlukan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini banyak pencapaian yang Wedding Sebab Emma dapat. Hari ada je wins yang kami dapat. Itu semua atas didikan dan kepercayaan Doc juga. Doc telah bukakan hati, bimbing sebagai seorang peniaga, pimpin ke jalan yang benar dan ke jalan yang betul. Jualan 2018 adalah 2.5 juta, 2.5 million niaga jeruk je. Saya nak jadi seseorang yang bila saya berjaya dalam apa yang saya buat, saya nak guide orang lain yang struggle dekat luar. Itulah intipati Reshoots yang asas. 2018 total sale 1.1. 2017 berapa?
2017 total sale 500k plus. Yeay, naik double. Terima saya tahun kedua ni. Alhamdulillah pada 2018 kita punya sale adalah 3.2 juta dan pada 2017 adalah 1 juta. So naik 1 juta pergi ke 3 juta lah. Daripada 1.7 juta naik jadi 4 juta. Naik 2018 saya 7.5 juta. Apa yang saya realise 11 tahun Richworks, kita dapati kita ada kekuatan kita adalah membantu orang nampak potensi dia. Dan dengan all the challenge dari segi perspektif ekonomi, family, saya rasa orang seronok sangat. Banyak ilmu yang bukan dekat saja artis ke apa ke, semua boleh masuk datang sini untuk belajar. Bila time showcase memang rasa macam gua champion mai. Kau champion, tapi champion pun tak boleh buat macam kau. Malunya aku. Saya sangat-sangat berbangga dengan cara Dr. Zizan mendidik anak-anak bangsa untuk berjaya. Memang berbaloilah doktor berada di mana doktor berada sekarang. Sebab saya bila masuk dalam bisnes ni, dalam bisnes lain kan, saya dipengaruhi oleh kawan-kawan. Logistik saya adalah kawan-kawan saya yang semua jalankan bisnes. Tapi saya nampak depan mata dia orang berjaya dan mentor dia orang adalah Dr. Azizan. Dr. Azizan memang nak bantu orang. Kita dah tengok dia punya result. Dia punya anak-anak didik yang cemerlang, yang hebat, excellent semua. So, memang kita terpanggil untuk, I pun nak jadi macam tu juga. So, I pun kena masuk kelas lah. Alright, Assalamualaikum sekali lagi bersama dengan saya Syahrir Aziz daripada Richworks International. Tadi anda bersama dengan Chef Zam. Siapa seterusnya? Saya tak nak buang masa, saya tak nak lengahkan masa. Saya nak perkenalkan, bukan saya perkenalkan lah, biar beliau kenalkan diri beliau sendiri. Saya yakin dekat rumah mesti terus histeria. So saya persilakan guest kita untuk perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Hani Suraya. Saya kalau dulu saya seorang pelakon. Betul. Tapi sekarang ni saya dah jauhkan daripada dunia lakonan saya, dunia highlight saya tu. Sekarang saya mula berniaga. Mula berniaga. Kalau boleh kongsikan berniaga apa tu? Okey, permulaan saya start dengan saya buat tudung. Okey, lepas tu saya buat RTW, clothing line. Lepas tu sekarang saya baru buat kosmetik. Kosmetik. Okey. Sekarang memang fokus yang kosmetik lah. Okey. Kenapa orang kata macam mana boleh hadir ke program Nak Ubah Hidup ni? Tahu dari mana? Okey, sebenarnya daripada kawan-kawan juga, sebab saya ni suka duduk dengan orang yang banyak idea, banyak ilmu. Saya suka belajar. Lepas tu saya ada seorang kawan ni yang saya jadikan dia seorang macam dia ni idola saya macam tu. Lepas tu dalam perniagaan lah. Lepas tu saya tak kenal dia, tapi saya kenal lah dia dari orang, dari kawan saya. So bila saya tahu dia ni macam sukses, lepas tu saya macam terus, kawan saya kenalkan, saya tak lepaskan peluang, saya terus kenal dia. Lepas tu saya belajar dengan dia. Saya tanya dia, kau belajar dari siapa? Lepas tu dia cakap, dia belajar dari Dr. Azizan. Macam, Dr. Azizan? Macam, okey. Lepas tu balik, Hanis terus macam Google siapa Dr. Azizan. Macam Google, lepas tu, oh dia ni ke? Oh okey, program ni ke? Ni ke yang macam rumor-rumors tu. So macam, Hanis suka tengok YouTube dia. Sampai husband Hanis sendiri cakap, kau dah tak ada kerja lain kau dah tak ada kerja lain Lepas tu dia cakap, I nak pergi. Lepas tu kawan Hanis yang dia ni cakap pergi. So macam sebelum Hanis pergi tu, memang Hanis minta tolong dia lah, macam guide Hanis dalam bisnes. Macam bila dia pergi, dia dah Titan. So bila dia pergi, Hanis tahu dia pergi Titan. Dia balik dari Titan, Hanis tak lepaskan peluang. Kalau call dia, sini kau ajar aku. Belajar daripada dia. So
apa yang dia belajar kat Titan tu kita belajar dekat dia. So tapi orang cakap kita tahulah info-info tu, tapi ilmu-ilmu tu ada, cuma kita tak ada yang benda yang kita tak dapat. So macam dia cakap, dia boleh ajar, dia boleh guide dari sini je. So selebihnya kau pergi sendiri di diri kau. Kalau kau sendiri tak nak, macam mana kau nak berjaya? Jadi kat situ ni tak lepas ke peluang. Pada IMKK tahun lepas yang terakhir, ni register ya. Register, bayar sendiri, sekali tak pergi. Kenapa? Kenapa? Sebab biasalah bila nak ikut ada kawan. Bila macam tak nak pergi seorang, nak kawan. Beli dua ni. Dua tiket? Beli nak ajak husband pergi. Okay. Lepas tu kebetulan husband pun sibuk, jadi macam nak ajak kawan. Lepas tu macam tak ada kawan nak teman. Lepas tu ke laut. Biar burn tiket tu. Disebabkan padahal benda tu boleh je bagi orang. Disebabkan kita tak pergi sakit hati ni, tak pergi, tak ada kawan nak teman, nak burn. Kau tak payah, siapa pun aku tak nak bagi. Sama-sama tak pergi. Tak pergi. Lepas tu macam dengar IMKK dah tak ada, dah menyesal. Lepas tu tanya kawan, weh kau tolonglah research untuk tolonglah tanya-tanyakan ada tak lagi kursus-kursus seminar-seminar Dr. Azizan. Nanti dia cuba. Nanti sampai sekarang tiba-tiba nampak, sebab saya duduk pula, saya dekat dengan, saya duduk kat Shalam. Okay. Jadi saya tahulah macam saya lalulah office you all tu. Okay. Saya pernah datang masuk office nak register, sampai aku macam kita tak buat dekat register. Tak buat. Itu 3 tahun yang lepas. 3 tahun lepas. Lepas tu kena online, tapi tak sendiri pun tak bergerak, so tak ada. So bila ada programnya nak ubah hidup, tiba-tiba macam nak ubah hidup, apa tu. Sampai saya macam baca, sebab saya tengok CD, sebab orang yang pergi MKK CD tu saya tengok. Okay. So macam saya tengok dia punya konsep tu macam macam IMKK je kan. Macam nak pergilah, tapi macam mana sebab saya bila kita dah register kan, datang message data masuk, email masuk. Betul. So dari situ ni dapatlah info. Tak tahu kot, mungkin itulah dikatakan rezeki. Saya dijemput oleh Rich World. Saya dapat DM dari tim Rich World, dijemput untuk hadir nak ubah hidup. Program nak ubah hidup ni. Program ni. So macam nak pergi, aku nak pergi juga. Lantaklah. Padahal saya baru habis pantang tau. Okay. So macam lantaklah. Baby saya pun bukanlah nak kata saya panggil confinement lady, saya jaga anak saya. Sebab yalah kita balik pun dah lewat. So 3 hari ni saya panggil confinement lady, saya jaga baby saya. Sebab saya nak pergikan program ni. Saya tak nak lepaskan peluang. Okay. Saya datang seorang-seorang macam tak tahu apa-apa. Saya datang, saya buat tak tahu, macam buat yalah nak kawan dengan semua orang. Saya letakkan diri saya di bawah zero. Saya nak belajar dengan orang-orang yang berjaya ni. Okay, you cakap you letakkan diri you paling zero kat bawah kan. Kenapa you buat macam tu? Sebab setengah orang rasa dia datang ke program, dia rasa dia pandai. Aku dah tahu dah benda-benda ni kan. Apa mustahil tak, mungkin you juga tahu serta-serta benda kan. Tapi kenapa you letakkan diri you pada tahap zero? Sebab saya perlukan ilmu. Jadi bila kita, macam saya perlukan ilmu tu. Jadi bila kita perlukan ilmu, kita tak boleh letak diri kita ke atas. Sebab kalau kita rasa kita ke atas tu, kita dah sukses, betul tak? Tapi sebab saya nak ilmu tu, saya letak diri saya kat bawah. Sebab kalau saya tak dapat ilmu tu, saya tak berjaya. Sebab kalau saya sentiasa berada di atas, mungkin kalau masa dulu, kalau saya dalam saya punya career, mungkinlah orang kenal saya. Saya rasa macam wah, aku lalu je orang nisan. Tapi saya tak nak pun tu. Saya kalau boleh saya nak sama dengan semua orang. Sama nak belajar. Jadi saya nak duduk di bawah, saya nak duduk bersama dengan orang yang dah berjaya. Sebab saya nak dia punya ilmu tu, saya nak. Sebab saya suka belajar, saya suka bertanya. Kalau dengan kawan saya yang pergi Thai tu, saya tanya apa yang kau buat. Saya duduk dekat dia, pegang dia, duduk hari-hari, tanya, mesej tengah-tengah malam dia dah nak tidur, kacau juga. Okay, so kira program Nak Ubah Hidup ni adalah first time kan? Betul. Okay, bila dah masuk dalam hall 3 hari dah belajar kat sini, apa feedback you? Feedback dia, saya memang tak tahu nak cakap, memang
satu benda yang best, energy saya. Energy saya ni macam membuat-buat. So macam bila first day tu macam dia macam dia buka diri saya. Lepas tu bila semalam energy saya makin membuat-buat. Idea saya datang macam-macam. So bila datang macam-macam tu mulalah nak start macam ini nak buat. ini. So macam cepatlah aku nak buat. Malam semalam terus pergi dekat ni, saya nak register MMM. Okay. Saya nak register MMM. Lepas tu macam dia kata okey, isi form semua, transfer semua. So dah register? Dah register. Alhamdulillah. Cuma belum transfer sebab so dia kebetulan orang tu cakap tim di show cakap tak apa, balik transfer. So betul? Bila hari ni dapat pula berita ambil package tu dapat pula bawa kira 4 orang betul. yang so macam rezeki lah untuk kita. So macam bila Anis ambil lah peluang tu. So kali ni memang tak nak lepaskan peluang yang ada. Tak nak lepaskan peluang yang ada. Dengar tu, jangan lepaskan peluang yang ada. Alright, last. Mungkin yang menonton ni ada antara usahawan wanita, yang suri rumah. Apa nasihat atau saranan you kepada mereka untuk jadi usahawan yang berjaya? Okey, bukan dari segi nasihat lah, sebab Anis pun belum nak kata di tahap yang berjaya. Sebab dalam bisnes ni masih dalam nak belajar lagi. Cuma apa yang Anis boleh cakap, Hanis letakkan diri Hanis zero dalam dalam bisnes. So untuk kepada orang-orang yang di luar sana yang macam rasa dah give up, dah tak tahu nak buat apa, nak cari punca rezeki kat mana apa semua. Sebenarnya kita Hanis sebenarnya kalau dari diri Hanis sendiri, Hanis tukar circle Hanis. Okay. Sebab Ani nak jadi orang yang berjaya, Ani tukar circle Anis. Yang Ani buang segala yang negatif, buang daripada skeptikal yang orang cakap kau boleh ke. Ani buang semua. Ani kawan dengan kawan-kawan Anis yang berjaya, kawan-kawan yang kalau sekarang ni Ani memang kawan-kawan dengan orang yang brand owner. Jadi ilmu-ilmu diorang tu Ani belajar. So bila dari situ, daripada zero Ani dapat sikit. So bila dari situ, bila orang-orang yang di luar sana yang rasa macam tak ada peluang pekerjaan tu, sebenarnya niat kita, diri kita sendiri nak atau tak nak belajar atau tak nak. Kalau kita sentiasa rasa macam, kalau dulu saya pun juga dulu, kalau di luar sana tahu, saya pernah drop, saya pernah di bawah, saya pernah diri saya terus jatuh. Tapi saya pernah macam stres sangat. Lepas tu saya bangkit. Jadi diri saya ubah dulu macam mana saya nak kembali orang suka saya balik. Okay. So bila saya buat macam tu, maknanya saya tak ada alasan untuk saya nak menimba ilmu, nak berjaya. Okay. Jadi di luar sana kalau rasa susah, tak ada alasan kalau you cakap you susah. Sebenarnya macam kita tahu, ada yang lagi susah. Betul. Dan berjaya. Betul. Tak semestinya belajar pandai, you belajar tinggi mana pun, paling kuat pun kat situ juga. Betul. Tapi orang yang tak ada pelajaran, yang kadang-kadang sekolah tak habis, dia dah jutawan. Kita yang jadikan dia idola kita. Idola. Okey. So nak senang cakap ialah nak berjaya pun ada proses dia, ada struggle dia. Betul, struggle. So, yang penting kita jangan give up. Teruskan. Macam yang macam suami Ani sendiri pernah nasihat Ani lah. Dia cakap sebelum kita nak bahagia, kita kena lalu dulu rintangan-rintangan tu. So kalau sebelum kita nak berjaya, kita kena lalu dulu susah, kehidupan susah. Sebab kalau kita tak rasa kita susah, kita tak akan rasa kita nak berjaya. Sebab kalau kita terus macam ibarat macam kalau kita terus kaya, kalau kita jatuh drop, kita akan rasa itu yang membuatkan kita stres teruk. Tapi kalau kita rasa kita susah dulu, lepas tu barulah kita senang kemudian. Sebab tu ada pepatah, susah dahulu, senang kemudian. Betul. Right. Berapa ramai daripada anda yang orang kata terinspirasi, dapat belajar banyak benda dengan perkongsian Hanis Suraya. Boleh komen kat bawah ataupun share je 2 poin apa yang anda belajar. Nanti saya check. Alright. So terima kasih lagi sekali sudi luangkan masa berkongsi dengan audiens kami. Alright. So kita akan ke guest terusnya. Alright, guest terusnya. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ni. Alright. Assalamualaikum. Saya nak bantu orang capai freedom. Di mana
mana level ilmu kita akan menentukan di mana level pendapatan kita. Nama Dr. Azizan Osman bukan asing dalam dunia pemasaran perniagaan dan seminar pembangunan usahawan. Talking to Doc, saya rasa macam dia faham dia tailor business apa advice yang dia bagi tu sangat tailored tu apa yang I perlukan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini banyak pencapaian yang Wedding Sebab Emma dapat. Tiap hari ada je wins yang kami dapat, itu semua atas didikan dan kepercayaan Doc juga. Doc telah bukakan hati, bimbing bagai seorang peniaga, pimpin ke jalan yang benar dan ke jalan yang betul. Jualan 2018 adalah 2.5 juta. 2.5 million niaga jeruk je. Saya nak jadi seseorang yang bila saya berjaya dalam apa yang saya buat, saya nak guide orang lain yang struggle dekat luar. Itulah intipati Reshworks yang asas. 2018 total sale 1.1. 2017 berapa? 2017 total sale 500k plus. Yeay, naik double. Terima saya tahun kedua ni. Alhamdulillah pada 2018 kita punya sale adalah 3.2 juta dan pada 2017 adalah 1 juta. So naik 1 juta pergi ke 3 juta lah. Daripada 1.7 juta naik jadi 4 juta. Naik 2018 saya 7.5 juta. Apa yang saya realise 11 tahun Reshworks, kita dapati kita ada kekuatan kita adalah membantu orang nampak potensi dia. Dan dengan all the challenge dari segi perspektif ekonomi, family, saya rasa orang seronok sangat. Banyak ilmu yang bukan dekat saja artis ke apa ke, semua boleh masuk datang sini untuk belajar. Bila time showcase memang rasa macam bawa champion champion, tapi champion pun tak boleh buat macam kau. Malunya aku. Saya sangat-sangat berbangga dengan cara Dr. Zizan mendidik anak-anak bangsa untuk berjaya. Memang berbaloilah doktor berada di mana doktor berada sekarang. Sebab saya bila masuk dalam bisnes ni, dalam bisnes line kan, saya dipengaruhi oleh kawan-kawan. Logistik saya adalah kawan-kawan saya yang semua jalankan bisnes. Tapi saya nampak depan mata dia orang berjaya dan mentor dia orang adalah Dr. Azizan. Dr. Azizan memang nak bantu orang. Kita dah tengok dia punya result, dia punya anak-anak didik yang cemerlang, yang hebat, excellent semua. So memang kita terpanggil untuk I pun nak jadi macam tu juga. So I pun kena masuk kelas lah. Alright, Assalamualaikum sekali lagi bersama saya Syariah Azrin daripada Reshworks International. Alright, dalam sesi khas showcase Nak Ubah Hidup. Alright, tadi dah ada 2 perkongsian dah. Perkongsian seterusnya, saya nak tanya sikit lah. Berapa ramai daripada anda yang minat orang kata muzik irama Malaysia? Sebab beliau adalah Ratu Irama Malaysia. Mungkin dah dapat remind sikit, recap sikit. Siapa? Cuba komen sikit kalau anda kenal ataupun tahu siapa Ratu Irama Malaysia dekat Malaysia ni. Sebelum saya nak kenalkan beliau dengan anda semua, right? So hari ni kita ada ramai guest. Jadi jangan terlepas live ni, jangan tinggal live ni. Stay je. Sebab perkongsian hari ini sangat-sangat bermanfaat. Alright. Tanpa melengahkan masa, saya tak nak sebut nama beliau, biar beliau kenalkan diri beliau sendiri. Dan anda ready lah kat rumah nak jerit ke nak apa ke, silakan. Alright. So dipersilakan tetamu kita. Hai, saya Nur Aniza Idris. Saya adalah pengasas kepada program Modal Insan Pembangunan Budaya di kalangan belia. Okay. Bermula dengan Persatuan Tati Seni Malaysia sebagai timbalan pengerusi. Tapi saya menganjurkan program-program kebudayaan untuk membangunkan asas seni budaya melalui tari, asas teater, lakonan, asas muzik, gamelan dan juga asas seni bela diri. Okay. Daripada situ kita
suntikkan modal insan untuk cinta kepada diri, agama, bangsa, budaya dan negara. Bahasa dan negara. Dia ada 6 dalam 1. Jadi benda ni memang nak diterapkan kepada daripada 6 tahun ke atas lah. Dan saya pun dah berkecimpung dalam modal insan ni daripada tahun 2010 lagi sehinggalah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ni orang kata, selain daripada bisnes ni lah, apa lagi biasanya aktiviti ke masa lapang buat apa tu? Okay, sekarang ni kalau saya tak ada melibatkan diri dalam kerjaya nyanyian, memanglah dalam setiap minggu tu ada persembahan daripada corporate function apa semua. Tapi cuma bezanya saya tak aktif menerbitkan single ataupun album. Itu je mungkin fans banyak yang tak tahu apa saya buat. Betul. Cuma saya memang kata sangat sibuk bila kita dekat dengan masyarakat turun padang kan. Jadi bila saya sebagai mempeloporkan modul asas seni saya, seni warisan saya atas pengalaman saya dah 33 tahun dalam industri, dan saya transform untuk jadikan modul kepada budak-budak. Jadi bila kita pergi ke arah buat modul, buat paperwork untuk dapatkan platform untuk jadikan aktiviti kepada pelapis ni, memang kerja yang tak cukup tidur lah. Tapi dia ada kekangannya sebab kita buat program CSR ni. CSR ni tak semua penaja nak datang membantu. Jadi kat sini yang kita jadi satu kekangan bila kita keluarkan kepada pelapis-pelapis, terutamanya mama dan bapa pelatih ni, kebanyakan mereka nak letakkan pelatih tu sebagai penari yang terbaik, sebagai pelakon yang terbaik akan datang. Sedangkan fokus kita adalah untuk menarik minat diorang cinta pada seni budaya, untuk melahirkan patriotism punya konsep. Tapi diorang pergi kepada arah lain. Itu susah kita nak motivate balik. Tapi dalam masa yang sama, bila kita ada kekangan yang kadang-kadang apa orang kata? Tak apa. Kekangan yang kadang-kadang diorang ni macam dari segi kesedaran tu kurang. Jadi ada yang hadir, ada yang tak hadir, dan menjejaskan jugalah kita punya mood nak mengajar dia kan, nak beri, nak kongsikan ilmu kita apa semua, jadi macam mood tu tak ada. Sampailah satu ketika saya bertemu dengan Abi. Abi ni memang close friend media saya. Jadi bila dia terfikir, bila dia cakap pasal seni tentang program saya, dia kata kenapa Kak Ani tak komersialkan? Itu persoalan pertama lah. Kenapa Kak Ani tak komersialkan? Kan penat Kak Ani buat yuran datangnya RM15. Apa yang Kak Ani dapat? So katanya lah. Tapi sebenarnya kita dapat kepuasan. Satu side tu kepuasan lah. Kepuasan tu banyak lah. Tapi satu side kalau kita pandang dari sudut bisnes tu, kita nak kena ada juga strategi tu. Jadi fail sikit kat arah tu kan. So itulah sebabnya. So macam mana pula boleh tahu tentang program Nak Ubah Hidup ni? Dia sebab nama saja Nak Ubah Hidup. Kan? Bila pergi pada Nak Ubah Hidup punya attraction dia tu, dia sangat membuka saya punya saya ni susah nak terpengaruh. Tapi bila kita baca nama tu saja, dia dah macam buka minda kita tau. Pula tu Abi ni jenis paksa. Kau mesti datang masa ni kan. Jadi bila dia kerap keep on push kita, saya cakap dengan suami saya, okey bang, kita bangun pagi, lepas subuh kita jalan. Pergi datang juga kat sini. Jadi bila first day datang kat sini, first impression saya adalah tengok orang macam laut. Nak pergi mana? Kan? Sebab saya ingat ada hala kat bangunan lain. Tapi bila pergi, semua duk menuju kat satu tempat, saya cakap, ini apa lautan apa ni? So itu menyebabkan hati saya tertanya-tanya. Itulah pertama kali first impression saya terhadap program ni lah. Memang first time dengan program Richwood dan Dr. Osman? First time. So, saya pernah ikuti Dr. Azizan. Tapi saya pernah ikut dia punya mentor dalam YouTube dan sebagainya lah. Cuma saya tak kenal dekat dengan dia. Dan saya pun kenal juga dengan usahawan-usahawan yang dah berjaya apa semua. Banyak bercerita tentang Dr. Azizan ni. Tapi hati saya tak juga pergi. Nak datang tu, nak try jadikan dia sebagai mentor kita. Itulah. Tapi itulah orang kata mungkin seruan lah orang kata. Kan Allah bagi kita buka jalan sikit, kau datang sini pun kau tahu apa dia kan. So bila datang sini 3 hari dalam hall belajar, apa feedback you lah tentang Dr. Osman dan juga program Nak Ubah Hidup ni?
first saya masuk Dewan dulu. Saya suka teruja dengan dia punya persediaan. Persediaan dia sangat apa orang kata dia memberi impak lah kepada saya. Pertama sekali kita sebagai orang industri, kita tengok sound system dia lah. Dengan persediaan dengan dia punya LED screen apa semua. Jadi kita pentingkan visual dan juga sound yang support kita punya mood. Betul. Jadi daripada konten yang diberikan tu, dia banyak macam saya ni suka tengok drama, saya suka bayangkan semua tau. Jadi bila kita tengok tu, kita dapat visualkan apa yang dia sampaikan kepada kita secara indirect. Jadi dekat situ mula-mula saya rasa macam gelisah. Kita macam mengantuk semualah, tu memang ada lah. Tapi dia seolah tahu tau. Kita macam kita mengantuk apa, dia tahu dah kita mengantuk masa ni. Jadi dia cepat tukar. Cakap dia ni macam tahu je kita tengah ni. So maknanya dia dah ada modul yang dia tak biasa dengan masyarakat kan. Jadi saya rasa Nanap bila dia suntik tentang ilmiah yang melibatkan ukrawi, keagamaan apa semua. Jadi saya rasa memang betul itu adalah basic untuk kita berjaya ke depan. Kita kena buang belenggu kita dulu. Itu sebab saya pernah belajar melalui ESQ dulu, ESQ 165 tu kan. Jadi daripada situ saya nampak program ini adalah program terbaik yang saya rasa sebelum ni kalau saya pergi program Modal Insan ke apa-apa, program seminar ke apa, memang saya takkan duduk lama dan saya akan keluar. Tapi yang ni menyebabkan saya stay dan saya terus nak tahu apa kesudahannya, apa next. Itulah. Apa next lah. Alright. So ada tak antara dalam banyak-banyak sesi tu, apa sesi yang paling you rasa yang menyentuh you lah? Yang menyentuh, dia tetap pergi kepada balik asas lah. Kita ada sejarah silam kan. Jadi memang kita jaga mak bapak kita, tapi sejarah silam kita yang menjadi titik hitam. Kita memaafkan tapi kita tak melepaskan. Itu adalah kesilapan saya yang saya nampak. Kenapa saya punya perjalanan saya, walaupun saya buat Modal Insan atas jihad budaya, berteraskan, berasaskan kita nak merubah, berdakwah melalui budaya. Tapi apa yang kurang dekat saya? Jadi tadi saya nampak dia punya turning point lah dia. So saya nampak, dekat sini saya tak lepaskan. Saya memang, kita dah maafkan semua orang, kita boleh bercakap, tapi hati kita masih melekat. So kat situ saya nampak, walaupun dia buat dalam bentuk imajinasi, saya cuba hayati apa yang dia sampaikan. So dekat situ saya nampak, bila kita dah dapat lalui proses tu, kita dah menangis, kita keluarkan apa yang kita rasa tanpa kita rasa malu pada diri kita, pada kawan-kawan kita. Alhamdulillah dia lapang dan saya rasa ringan daripada sebelum ni lah. Harap-harap dia berterusan lah. InsyaAllah boleh. Okay, last untuk usahawan dekat luar sana, mungkin ada usahawan wanita, si rumah kat luar sana, macam mana orang kata mereka ni, kita tak nak dia orang give up dalam buat bisnes, macam mana dia orang nak kekalkan positif tu, macam mana dia orang nak jadi macam tu? Okey, saya salah satu contoh lah. Saya seorang usahawan wanita lah. Usahawan wanita yang ada masa saya ada turun naik. Saya cepat give up juga dengan atas permasalahan orang tak nak beri perhatian kepada apa yang kita buat yang bagus, yang unik, yang kualiti. Jadi saya pun ada perasaan yang sama. Cuma apa yang saya dapat daripada kelas yang saya hadiri setakat hari ini, saya syorkan siapa-siapa yang buat yang dekat rumah apa semua tu, cuba fokus apa yang you all buat dan cuba dapatkan mentoring system. Maksudnya kalau kita buat apa-apa tanpa mentor, memang kita susah nak ke depan. Betul. Dan kita pun tak tahu hala tuju kita sebab kita duduk dalam industri usahawan ni baru kan. Betul. Jadi saya nasihatkan join program ni. Kalau ada je peluang, jumpa je kawan-kawan dia sebut aja, jangan lepaskan peluang untuk hadir. Sebab 3 hari session ni sangat memberi manfaat kepada saya, walaupun dalam masa yang singkat, tapi saya dapat rasa dia sangat ke dalam. Dia sangat memberi impak yang luar biasa kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba ikut apa yang Dr. Azizan advise untuk buat homework tu dan cuba praktiskan setiap apa yang saya janjikan pada diri saya sendiri. Yang 101 impian dah tulis lah?
Dah 101 impian dah. Settle lah semua. Mudah-mudahan kami doakan tercapai semua tu. InsyaAllah, insyaAllah. Alright. Yes. Alright, so kita akan ke tetamu seterusnya lah. Okay. Terima kasih untuk perkongsian ni. lagi, Kami sangat-sangat hargailah sudi Ratu Irama Malaysia. Sudi luangkan masa ni. Come on. Terima kasih. Itulah. Tuan-tuan rumah. Datang join kita. Alright. So terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Okay. So saya nak tunjuk satu benda lah. Tak tahu tiba-tiba tadi yang ada yang datang bagi kat saya pula. Tak tahu kenapa kan. Ini dia. Orang kata kita dok ajar tentang tiruvasi. Tiruvasi ni adalah tentang macam mana kita tengok, kita dengar dan kita rasa cerita kejayaan orang lain. Alright. So Richworks dalam sempena program Ubah Hidup ni kami dah keluarkan satu buku Inspirasi Ubah Hidup. Dalam ni ada banyak cerita kisah kejayaan anak didik Dr. Osman yang terdiri daripada ahli titanium, premier dan circle ada dalam buku ni. Dan macam mana nak dapat buku ni? Kami tak jual. Sorry, kami tak jual. Yang datang ke program Ubah Hidup saja dapat buku ni. Alright. Anda dekat luar sana jangan cuba nak PM tim kami tanya-tanya nak beli buku ni, tak. Yang datang daftar saja. Alright. So, saya pun tak nak membuang masa. Tak nak orang kata inilah nak melerik-lerikkan bercakap ni. Ni ada mic, puan boleh pegang mic dulu. Okay. Next guest kita. Macam tadi dah ada Ratu Irama Malaysia, ada Hani Suraya, ada Chef Zam. Ini yang seterusnya. Cantik jelita orangnya. Kan? Saya kalau boleh saya tak nak habiskan sesilah ni, biar dengan dia dah sampai habis. Right. Okay, teruk pula aku ni antara benda lah. Right. So tanpa melengahkan masa, saya tak nak kenalkan beliau. Biar beliau kenalkan diri beliau sendiri. Anda kat rumah just ready je. Nak histeria ke, nak menjerit ke apa ke, silalah. Alright, so silakan puan. Hai, Assalamualaikum. Saya Rafidah Ibrahim. Okey, dan saya bersama dengan saya Syaril. Dengan Cik Syaril. Team Richworks. Mungkin Cik Syaril dah terkena petikan tadi kot, petikan senyum tu kan. Betul. Okey. Right. So boleh kenalkan buat bisnes ke, sebagai apa ke? Okay, basically sebenarnya sebelum ni Fida dalam industri, Fida sebagai host, Fida berlakon, Fida menyanyi. Okay, dan Fida juga sebenarnya dah menceburi dalam bidang perniagaan. Okay, sebenarnya dah beberapa tahun, tapi biasalah kita ni kadang-kadang orang kata buat mula-mula macam suka-suka. Okay, so bila buat tu macam suka-suka, kadang-kadang ada naik dia, ada turun dia, tak konsisten kat situ lah. Tapi so this is first time, pertama kali Fida datang ke seminar Dr. Azizan Osman. Okay, dan Fida rasakan ni satu macam jentikan lah sebenarnya untuk Fida sedar berapa kali Fida nak buat benda yang sama berulang kali. Macam tu. Okay, first time join. Pertama kali Pertama kali orang kata sebelum ni pernah dengar tentang Dr. Azizan Osman ke tak pernah? Okey, pernah. Ini video ni doktor akan tengok ke macam mana? Mungkin ke? Okey, Fida kongsi yang honest lah daripada Fida sendiri. So, tapi first thing first, kalau kata Dr. Azizan tengok nanti video ni, so pertama sekali sebenarnya Fida nak minta maaf dekat doktor. Okay, Fida harap doktor tak terasa dengan Fida. Okay, Fida sebelum ni Fida dah dengar lama sebab Fida berkawan dengan ramai orang. Ada yang daripada unit trust, ada yang business sendiri apa semua. So orang kata ni sebenarnya kedegilan orang muda lah kan. Awal-awal 20-an dulu kan. So bila orang mencadangkan Fida untuk pergi kepada seminar kelas doktor, Fida rasa macam skeptik kat situ. Fida rasa macam kenapa Fida nak kena pergi kelas doktor? Kan? Untuk maksudnya apa benefit untuk Fida? And Fida macam persoalkan sebenarnya doktor. Fida rasa macam why? Kenapa? Untuk pandangan Fida sendiri, Fida rasa macam why doktor buat something apa yang buatkan sampai kena pergi kelas dia, then for sure semua orang akan sukses. Fida rasa macam tu. Betul. Okey, itu pemikiran Fida yang Fida cakap terus terang, pemikiran yang Fida pun tak suka sebenarnya diri Fida yang dulu. Okey, sebab apa yang Fida realise sekarang ni, Fida bukannya sepatutnya persoalkan apa yang doktor buat ataupun bisnes apa yang doktor buat. No, sebenarnya dah berapa ramai yang doktor tolong dan dah naikkan orang kata especially orang Islam kita, Muslim kita berjaya,
perkukuhkan ekonomi umat Islam kita balik. So sebenarnya itulah benda yang sepatutnya Fida pandang sepatutnya. Okey. So apa pun kalau doktor tengok Fida minta maaf sangat dekat doktor. Okey, sebab apa Fida betul-betul daripada hati Fida minta maaf sebab Fida selama 3 hari Fida menuntut ilmu dengan doktor. Jadi Fida minta sangat, harap sangat doktor halalkan ilmu untuk Fida sebenarnya. Sebab Fida nak ilmu tu orang kata dia jangan tersekat kat situ. Mudah-mudahan masuk, absorb terus, melekat terus dalam hati. Melekat terus. Apa, kalau sudi kongsi lah, apa yang menyebabkan boleh berubah tu persepsi tu? Yang dulu tu boleh berubah kepada positif sekarang ni. Macam mana boleh berubah? Okay, sebab based on experience, macam doktor cakap lah, kita ni kalau tak jatuh berkali-kali, kita rasa macam kita ni comfort zone. Abang kata doktor lah, kalau ada 2 jenis katak ni, Fida ni macam dekat atas tu ada ais lagi. So sangat comfort zone kan. So jadi Fida rasa itu pengalaman Fida sebab Fida pun bukannya muda lagi. Fida dah masuk 3 series kan. So masa Fida 20-an, Fida banyak buat silap sebenarnya. Banyak rasa macam rasa apa yang Fida buat tu betul. And Fida rasa Fida cukup dapat sikit, sini sikit tu Fida rasa macam dah orang kata dah apa orang kata tu? Macam kita dah boleh buat sendirilah. Dengan sikit-sikit pun ilmu tu macam dah cukup. Padahal sebenarnya kita tak nampak jauh lagi kan. So pada Fida yang Fida memandang kat sini sebab Fida dah many times Fida kena. Yang paling latest sebenarnya bukanlah baru-baru ni tapi dah dalam 2-3 tahun sebenarnya Fida buat satu bisnes and Fida supply. Sebenarnya Fida ada lesen multi-level marketing. Fida ada lesen AJL sendiri. Okay, so sebelum Fida sempat memulakan lesen tu sebab Fida dapat 2 tahun, Fida supply kepada ada satu company ni. So Fida supply serum. And then orang kata kawan-kawan kan, kita percaya. So bulan pertama kita hantar, masa tu dah beberapa kali kita dapat income kita balik apa semua. So bila kita hantar and then kita first month tu tak dibayar. Then dia kata hantar lagi. So kita hantar for the second time. And then lama-lama lepas tu rupanya collapse. So duit kita tergantung dekat situ 428,000. So pada Fida, untuk Fida itu amount yang sangat besar lah. Betul, baik, besar. Okay, sangat besar untuk Fida. Sebab itu adalah duit yang Fida nak guna balik untuk rolling Fida punya untuk nak menjalankan multi-level Fida sendiri. So Fida dah order skincare set apa semua. So Fida tak dapat jalankan produk beku and then ada yang orang suggestkan, orang datang dekat company kita dah keluarkan duit laburkan. Biasalah multi-level ni kan everything kadang-kadang nak kena tunjuk. So kita ambil marketing, orang marketing kita kena bagi everything dekat dia apa semua. At the end result tak ada. So kita rugi sampai kita terpaksa reduce pekerja sampai habis and then kita terpaksa tutup. Sebab nak cover balik cost tu kan? Nak cover balik everything. So masa tu rasa macam memang down sangat sebab dalam tempoh masa yang sama pula mak pula pergi tinggalkan Fida. So Fida rasa hard time sangat untuk Fida. Sebab selalunya kalau macam doktor cakap lah, mak kita selalu nak bercerita, nak apa. Walaupun mak tak bagi pandangan ke apa, tapi dia mendengar pun sekurang-kurangnya dah lega. And dalam masa sama mak bank tu Fida sebenarnya. Tapi ni tak, Fida betul-betul kena survive sendiri. And Fida pula anak bongsu. So adik-beradik semua dah berumah tangga apa semua. So kita yang perempuan yang single ni kenalah kena survive sendiri. Kena survive sendiri dulu lah. Sebab sebelum ni kekuatan Fida bila Fida punya orang kata apa, turning point lah untuk Fida, at least macam mana pun Fida untuk maintain life Fida tu, sebab Fida menjaga mak, menjaga arwah mak. So 5 tahun mak bersama dengan Fida. So bila mak tak ada tu macam Fida lost kejap. Kompas tu dia jadi macam tak tahu mana nak pergi. Okay, struggle juga kan. Struggle. So macam mana boleh bangkit semula tu? Kalau saya lah dah rugi sebanyak tu kan, dengan ada lagi cabaran lain, saya tak tahulah saya boleh bangkit semula ke tak. Macam mana you boleh bangkit balik tu? Okay, sebenarnya ini untuk Fida sendirilah, dan mungkin ada orang yang berpengalaman macam Fida juga. Kita ni macam Fida sendiri, walaupun Fida ni dah bertudung ke apa ke, kita ni walaupun orang Islam, tapi belum tentu lagi kita mengenali siapa pencipta kita. Kita belum tentu lagi kita betul-betul kenal dan cinta pada dia. So bila dah orang kata dah jatuh this time, mak pun tak ada apa semua,
Fida rasa kosong apa semua. Dan Fida mula mencari dan pada ketika tu cuma ada beberapa orang dan alhamdulillah yang orang kata inilah asbab-asbab. Sebenarnya Fida rasa saat Fida melalui benda tu momen yang sangat bahagia, berharga sebab apa yang Fida dapat selama ni Fida tak cuba mencari sebab kita rasa kita orang Islam, kita tak perlu cari. Kita rasa macam tu. Kan sedangkan kita Islam ke, kita non-Muslim ke, kita yang orang mencari sebenarnya kan. So Allah bagi Fida hidayah, tambah lagi dengan taufik untuk memudahkan perjalanan Fida. Every day masa Fida cakap tu serang jobless untuk beberapa bulan, bukan bangga tapi satu benda yang Fida seronok, Fida istiqamah dalam dengar ceramah non-stop sampai satu hari Fida tekad untuk mencari tok guru dalam agama. Okay, so dia guide Fida in life apa sikit-sikit apa semua kan. And then ada lagi lah beberapa Fida dengar, bukan satu, beberapa orang apa semua jadikan guide Fida apa semua. So Fida adjustkan balik, betulkan balik kita tak boleh nak putus asa macam tu, because first thing first memang betul kita rasa sayang mak kita, ayah kita kan. Betul. Tapi sayang Allah dan Rasulullah itu yang paling utama. So itu akan jadi kekuatan kita. Kan, sebab dia akan jadi forever sebenarnya. Betul. So and kalau Fida sayang parents Fida pun, sebab Fida dah tak ada dua-dua. Ayah dah tak ada, mak pun dah tak ada. So bila kita sayangkan diorang, sebenarnya kita mencari benda ni adalah untuk kita meneruskan apa yang kita boleh buat lagi untuk arwah mak dengan arwah ayah. So pada Fida sebagai anak bukannya terbatas kat situ. Diorang dah tak ada pun Fida masih boleh bantu lagi apa semua kan untuk akaun sana kan, akaun akhirat kan. So Fida balik-balik, orang kata macam penghijrahan tu berlaku lah. Sebab kalau orang tengok, orang ikut Fida, perkembangan Fida sebelum ni, ada juga kejahilan Fida dengan terginja-ginjanya kan. Walaupun bertudung kan. Okay, so Fida rasa itu zaman-zaman jahil Fida tak nak jadi macam dulu. At least kalau dah ada perubahan tu, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua kan. So Fida belajar untuk dengar hari-hari sampai dia dah tersemat tau. So apa yang Fida linkkan dekat sini, Fida suka sangat bila doktor banyak terapkan tentang rohani, linkkan antara bisnes dan juga agama. Itu yang Fida cari sebenarnya. Sebab mungkin kalau dengan orang kata apa, kalau kita semata-mata dengan macam ustaz ke apa ke, kadang-kadang ya kepakaran ulama apa semua adalah dalam guide kita, dalam life kita, rohani kita. Tapi bila doktor, Fida tengok sini depan mata, dari segi rohani, dari segi bisnes, dia bagi benda tu orang kata memang bidang yang Fida nak dan seiring dengan rohani. So Fida rasa itu memang terbaik. And sebenarnya Fida syukur waktu Fida jobless tu, many things yang buatkan Fida belajar untuk berlapang dada, untuk menerima, belajar lagi, bukan jadi cawan yang penuh kan. Try to absorb lagi, walaupun kata biarlah kita sukses macam mana pun, usia macam mana pun, ilmu tu dia sebenarnya non-stop untuk kita nak cari. Ilmu tu tak akan pernah berhenti. Kita kena kejar, kena cari sentiasa. Yeah, sebab kalau mak masih ada, ayah masih ada pun, sampai kita dah besar pun dia akan nasihatkan kita. Betul. Sama dengan cikgu. So kita kena non-stop mencari. Betul. Dan kalau saya nak relatekan balik kisah Fida ni kan, yang struggle, banyak cabaran, macam-macam benda berlaku. Dia orang yang berjaya ni kan. Kalau kami nak tengok balik cerita anak didik Dr. Osman, mereka pun ada struggle diorang. Jatuh berkali-kali, struggle banyak tapi akhirnya berjaya. So insyaAllah Fida pun akan berjaya, jangan risau. InsyaAllah. Sebab ada hikmah setiap benda tu. Cuma Fida tambah sikit, masa doktor cakap carikan emosi tu, Fida cakap tu serang, Fida tak jumpa emosi yang untuk Fida nak rasa bengang, marah, rasa benci ke apa. Sebab pada Fida, masa Fida mendekatkan diri tu, Fida dah maafkan semua orang, Fida dah release dah semua tu. So Fida tak boleh nak cari tahu mana Fida nak cari emosi Fida sedih, Fida geram, Fida tak ada. Sebab pada Fida dah maafkan semua orang. Even though kalau Fida meninggal pun Fida dah pesan untuk beberapa orang, siapa yang hutang dengan Fida halalkan. Okay, tapi problem dia, masalah dia adalah apa benda, perkara-perkara yang Fida tak dapat buat lagi. Dan bila Fida ambilkan dalam emosi tu, Fida letakkan satu desakan, which is jelah desakan hidup dengan debts lagi kan. So benda tu yang jadikan penguat Fida untuk Fida bangkit, untuk diri Fida dan juga untuk bantu orang lain lagi. Sebab bila saat Fida susah, baru Fida nampak macam ni lah orang susah rasa. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, macam mana perkongsian daripada Fida? Best ke best? Of course lah best. Come on kan. Cuba orang kata share 2 poin ke apa yang anda belajar daripada sesi perkongsian ni. Alright. So Fida, thank you untuk sudi luangkan masa. Kami pun sangat-sangat hargai. Dah makan ke belum? Nak pergi makan. So lepas ni boleh
Dah rehat dulu sebelum kita sambung lagi program kita kan. So all the best, semoga sukses dunia akhirat untuk Team semua. Richworks. Ya, Team Richworks. Okay. So, semoga kita jumpa lagi selepas lain kali. Alright. So terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia perkongsiannya. Ada lagi orang kata yang ni tahir. Betul yang tahir Yang ni tahir. Apa? Saya dah rasa menggigil lah. Beliau dah duduk sebelah dah, saya dah menggigil ni. Tapi anda tak nampak lagi, saya seorang je pun nampak. Alright, tapi sebelum saya kenalkan beliau ni, saya dah minta satu benda beliau buat dulu. Saya suka lagu beliau. Mungkin beliau boleh nyanyikan sikit lagu beliau tu. Alright, mungkin Cam kita boleh slowly. Sebab kita nak dengarkan nyanyian yang dah lama saya tak dengar. Alright. Tidak kesampaian cinta kita, ku bawa harapan, ku pendam rahasia. Akhirnya dapat juga saya dengar secara live. Terima kasih. Assalamualaikum. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Mata merah juga Mata merah. Itulah. Sama-sama lah kita. Ya, sama. Mata pun merah juga. Emosi betul. So macam mana orang kata sebelum kita start kita ni, kita borak-borak dulu lah. Apa orang kata aktiviti sekarang ni? Latest update. Sekarang saya lebih banyak behind the scene, buat event lah. Jadi tapi dalam masa yang sama masih mencari material-material yang sesuai dengan usia lah sekarang ni. Okay. Kita dah borak-borak, orang macam mungkin ada yang kenal-kenal. Ya, betul. Yang tak kenal ni, siapakah gerangan yang suaranya merdu ni? Okey, saya Fazli Zainal yang menyanyikan lagu Harapan. Harapan. Boleh carikan YouTube. Boleh. Alright. Ada. So orang kata macam mana boleh ni apa ni datang ke program Nak Ubah Hidup ni? Kenal macam tahu kat mana? Ini merupakan program yang kedua saya. Yang kedua? Okay. Yang pertama saya join IMKK. IMKK bila tu? IMKK, last IMKK lah. November? Yang terakhir ya. November 2018? 2018. Okay. So macam Doc selalu cakap tu, kalau apa-apa pun seeloknya start dengan IMKK dan barulah program-program yang lain. Sebab program IMKK tu dia mencuci kolam jiwa. Jadi dah bersih semua barulah boleh fokus kepada benda-benda yang lain. Betul. Betul. Jadi IMKK dah pernah hadir dan hari ni 3 hari dah Nak Ubah Hidup. Ya. Dan kita cakap yang Nak Ubah Hidup ni 10 kali lagi power dari MKK. Ya, betul. Apa you punya pandangan? Betul ke tak betul? Alhamdulillah, saya rasa saya dapat sampai ke jiwa saya. IMKK tu sampai dapat juga, tetapi yang ini sebenarnya saya dah set dalam kepala otak saya sebelum datang ke sini lagi untuk program Nak Ubah Hidup ni. Saya dah fikir memang saya nak join untuk next program MMM onwards. Okay. Cuma saya perlu hadir dulu. Saya nak tahu macam mana corak perjalanan Nak Ubah Hidup program ni. Tapi maksudnya sebelum datang ke program ni lagi, saya memang dah set mind saya yang saya akan masuk ke next program. Sebab Doc selalu cakap tindakan tu yang paling penting. Tindakan paling penting. Okey. You dah setkan awal nak join MMM. Kita tahu dekat luar ada banyak je program seminar macam ni kan. Betul. Tapi apa yang buatkan you yakin dan percaya yang untuk pilih Richworks dan juga Dr. Osman? Okey, sebenarnya program saya pernah datang ke saya tak pasti program yang mana satu. Masa tu tak silap saya, Richworks ada buat program di MCA Building. Okey. Awal-awal dululah ada kakak angkat saya bawa. Tapi masa tu pandangan saya masih skeptical. Sebab saya fikir betul ke dalam, saya selalu fikir macam dalam ramai-ramai manusia yang datang, mungkin dalam 10,000 orang, berapa orang je yang betul-betul berjaya. Masa tu saya tak fikir kenapa mereka tak berjaya. Bila saya datang sendiri ke program Doc, Doc selalu cakap, kalau tak ada tindakan, macam mana kau nak berjaya? Betul. Jadi pertama sekali dah fikir dan terus ada tindakan. Jadi kalau kita fikir dan kita tidak ada tindakan, sampai bila-bila pun kita ada berada di takuk yang sama lah. Kita asyik fikir je lah. Asyik fikir je. Tak bertindak. Dari ahli fikir negara. Alright.
So apa feedback you tentang program Nak Ubah Hidup ni bila dah 3 hari ni kan? Apa orang kata dalam banyak-banyak sesi tu mana yang paling orang kata ada aha moment ke yang menyentuh you ke? Saya fikir lagi. Saya fikir semua kot. Saya dapat hampir semua. Taklah kata 100% saya dapat, sebab terus terang saya kata energi manusia ni dia bertukar-tukar. Nak sustain, nak maintain energi tu. So masa dekat dalam seminar ni kita sepatutnya memang kena bersedia. Maksudnya you dah rest, badan you cukup-cukup kat rumah, dan 3 hari berturut-turut ni you kena datang untuk fokus dan bagi energi yang secukupnya kepada apa sahaja yang dikongsi oleh Doc. Kalau dari segi you punya pandangan personally kan, you pandang Dr. Azizan Osman ni macam mana? Saya fikir dia adalah seorang manusia yang bukan sahaja membantu diri dia sendiri daripada segala belenggu masalah yang dia sendiri cerita sebelum-sebelum tu, tetapi juga dia telah berjaya membuktikan, results matter. Yes. Dia berjaya membuktikan yang dia membantu ramai orang yang saya fikir mungkin ada yang berjaya tetapi tidak popular. Betul. Tetapi pada saya kejayaan tu yang paling penting. Dan bukan seorang. Kalau katalah daripada 500,000 yang pernah hadir seminar dia, kalau 10%, kiralah sendiri. Right. Betul. Saya setuju yang tu, yang kita nak, yang doktor nak bantu bukan orang kata yang dah berjaya saja, yang daripada kosong pun dia dah bantu jadi sampai berjaya. Malahan saya fikir kalau misal katalah mungkin orang yang dah terlampau kaya dan berjaya, dia rasa tu tak apply pada bisnes dia, sekurang-kurangnya mereka boleh apply pada diri mereka. Daripada segi kerohanian. Betul. Okey. Dah habis kelas ni, dah habis program dah ni kan. So apa yang you rasa you boleh start implement dalam bisnes you lepas ni? Sebenarnya saya fikir sebelum kita implement dalam bisnes, implement dalam diri dahulu. So jadi perbetulkan mana yang tak betul dulu, then baru fikir implement pada bisnes. Sebenarnya daripada IMKK dulu yang habis tu, saya kira selepas program ni baru saya nak pergi upgrade ke MMM. Tetapi antara IMKK hingga ke Nak Ubah Hidup punya program ni, saya sendiri dah close beberapa projek yang saya rasa macam alhamdulillah itu adalah hasil daripada IMKK. Maksudnya belum mula lagi. Baru nak warm up pun dah boleh nampak, dan saya yakin insya-Allah kalau saya menyerahkan diri saya kepada orang yang memang dah nampak result, why not saya memberi ruang dan peluang kepada diri saya, cuci kolam jiwa tu bersih-bersih, dan trust the process. InsyaAllah saya yakin Doc akan membantu saya dan tim saya insyaAllah supaya berkembang lebih maju dan memberi lebih manfaat kepada diri saya dan orang lain. Okey. Ni persepsi setengah orang kat luar lah. Selebriti buat bisnes, kenapa perlu datang belajar lagi? Selebriti kan dah famous, ada followers sendiri, kenapa perlu datang cari ilmu? Okey, bukan Dr. Azizan saja yang cakap, tetapi cikgu saya dulu masa kita zaman sekolah kerajaan yang tak perlu bayar pun, mereka pun sendiri cakap tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Jadi maksudnya tak kisahlah sama ada berapa umur you, sampai bila pun you perlu belajar, selagi ada kudrat ilmu tu datang. Malahan kalau kita tak pergi sekolah pun, setiap hari ada saja ilmu yang berkeliaran. Sama ada kita ambil benda tu sebagai ilmu ataupun kita hanya anggap benda tu kan, tu semua pada diri kita sendiri. Betul. Kan? Alright. Last. Okay. Ada ramai usahawan kat luar sana yang menonton kita. Alright. So macam mana orang kata kita nak educate orang juga untuk tahu pentingnya tentang ilmu ni dan pentingnya yang bahawa bisnes diorang pun boleh berjaya. Okey,
semua orang mampu buat apa-apa saja bisnes, tetapi belum tentu semua orang boleh berjaya, kerana tanpa ilmu boleh dapat ilmu, tetapi tindakan yang betul. Kita ada banyak sekolah-sekolah yang mengajar tentang perniagaan. Universiti yang mengajar tentang perniagaan, tetapi result matter. Yang macam saya cakap tadi, result matter tu belum tentu lagi menampakkan kejayaan kepada bukan saja bisnes, malahan diri kita sendiri. So jadi bila saya nampak Doc telah berjaya membangunkan dan menjayakan ramai ribuan peserta-peserta Richworks ni, kenapa saya ataupun anda yang lain-lain tu tidak yakin kepada keupayaan beliau untuk conduct, untuk drive kita ke arah yang lebih cemerlang lagi. Betul lah kan? Jalan yang betul, lebih cemerlang. Macam hari pertama Dok ada cakap tentang waste. Waste tu kan ibarat kita nak cari jalan, guide kita. Macam tu juga dalam bisnes, kita kena ada mentor. Mentor yang akan guide kita. Betul. Sebab tak ada orang, contoh macam tuan sendiri, mestilah bos kan. Takkanlah staff nak tegur bos, betul tak? Betul. Sebab tu kena ada mentor yang boleh tegur betulkan salah kita. Betul. Kalau contohlah kita naik flight kan, kita ke satu destinasi, kenapa kita boleh percaya kepada pilot yang kita tak kenal? Sedangkan ni kita dah tahu pilot ni memang ada juga airplane yang crash, so jadi mungkin itu hanyalah proses dalam perjalanan tu. So kalau kita buat benda yang tak ikut apa yang dia kata, mungkinlah kita crash lah. Kita crash, betul. Terbaik tuan. Okay, thank you so much. Kita pun dah nak sampai ke penghujung dah. Masa pun memang mencemburui kita. Betul. Right. So kami di Richworks mengucapkan terima kasih sudi luangkan masa. Terima kasih jemput kami. Sudi berkongsi dengan audiens kami. Dan kami di Richworks mendoakan Tuan Fazli Zainal sukses dalam bisnes. Amin. So harap-harap kita boleh berjumpa di MMM lah. InsyaAllah. Okay, so terima kasih lagi sekali. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Itu dia perkongsian selebriti-selebriti yang hadir ke program Nak Ubah Hidup. Ramai kan? Ramai. Bila saya nak cerita kan, saya nak tunjuk buku ni pula. Tadi saya tunjuk buku tu, nak tunjuk buku ni pula. Alright. Inilah buku, orang kata workbook yang mereka dapat bila hadir ke program Nak Ubah Hidup. Alright. Buku ini bila kita buka, kan, contoh bila kita buka, nampak kosong. Tak ada apa. Tapi adakah dia betul-betul kosong? Maknanya dia tak ada guna. Tak. Maksudnya kosong tu, datang kelas, belajar, catiklah poin-poin. Dekat dalam buku ni nanti anda, yang peserta yang hadir ni akan dapat, orang kata, mereka punya segala ilmu mereka yang mereka akan catik dalam buku ni. Terganggu saya lah. Okay, apa 101 impian mereka, semua mereka tulis dalam buku ni. Di sinilah orang kata akan bermulanya. Kalau kata mereka berjaya, InsyaAllah akan berjaya. Di sinilah sejarahnya. Inilah sejarah mereka. Mereka buka buku ni balik, mereka akan ingat aku bermula di Nak Ubah Hidup. Jadi anda yang tak berpeluang nak bermula di Nak Ubah Hidup, adakah anda perlu terus sedih? Tak perlu sedih. Sebab kita di Richworks sentiasa nak bantu, sentiasa nak orang kata nak lahirkan lebih ramai usahawan berjaya. Dan kalau anda betul-betul serius nak dibimbing, nak di-mentor, nak di-guide, nak di banyak-banyak lagi lah, anda boleh layari www.nakubahhidup.com. Anda boleh jadi orang yang pertama akan dapat update. Canggih lah sekarang ni. Masuk link dapat first jadi update. Kalau dulu jenuh tunggu surat tak sampai. Kan sekarang ni dah senang teknologi. Anda masuk link ni, daftarkan nama anda akan jadi orang pertama yang di-update apa next program Richworks yang akan diadakan. Alright. Jangan orang kata tak berjaya datang hari ni, mana tak berjaya akan datang hari seterusnya. Semuanya berbalik pada tindakan kita dan juga rezeki yang akan Allah izinkan. Alright. So itu saja kita punya showcase hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Yang belanja love, yang belanja like, yang tolong share, yang komen kan. Anda semua memang awesome lah. Saya memang salute anda. Right. So
inilah pengakhirannya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam program seterusnya ataupun sesi seterusnya, insyaAllah, kalau saya dibenarkan keluar live kan. Alright. Dan untuk itu kami di Richwork mendoakan anda semua terus sukses, fokus, tekalkan energi positif tu, buat bisnes anda dengan baik. Bila anda dah mulakan sesuatu, buat sampai habis. Alright, kami di Richwork doakan anda kaya dan berjaya. Saya Syahrir Azrin daripada Richwork International. Assalamualaikum. Saya nak bantu orang capai freedom. Di mana level ilmu kita akan menentukan di mana level pendapatan kita. Nama Dr. Azizan Osman bukan asing dalam dunia pemasaran perniagaan dan seminar pembangunan usahawan. Talking to Doc, saya rasa macam dia faham I. Dia tailor business I. Apa advice yang dia bagi tu sangat tailored tu apa yang I perlukan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini banyak pencapaian yang Wedding Sebab Emma dapat. Hari ada je wins yang kami dapat. Itu semua atas didikan dan kepercayaan Doc juga. Doc telah bukakan hati, bimbing bagai seorang peniaga, pimpin ke jalan yang benar dan ke jalan yang betul. Jualan 2018 adalah 2.5 juta, 2.5 million. Niaga jeruk je. Saya nak jadi seseorang yang bila saya berjaya dalam apa yang saya buat, saya nak guide orang lain yang struggle dekat luar. Itulah intipati Richworks yang asas. 2018 total sale 1.1. 2017 berapa? 2017 total sale 500k plus. Yeay, naik double. Terima saya tahun kedua ni. Alhamdulillah pada 2018 kita punya sale adalah 3.2 juta dan pada 2017 adalah 1 juta. So naik 1 juta pergi ke 3 juta lah. Daripada 1.7 juta naik jadi 4 juta. Naik 2018 saya 7.5 juta. Apa yang saya realise 11 tahun Richworks, kita dapati kita ada kekuatan kita adalah membantu orang nampak potensi dia. Dan dengan all the challenge dari segi perspektif ekonomi, family, saya rasa orang seronok sangat. Banyak ilmu yang bukan dekat saja artis ke apa ke, semua boleh masuk datang sini untuk belajar. Bila time showcase, memang rasa macam gua champion mai. Kau champion, tapi champion pun tak boleh buat macam kau. Malunya aku. Saya sangat-sangat berbangga dengan cara Dr. Zizan mendidik anak-anak bangsa untuk berjaya. Memang berbaloilah doktor berada di mana doktor berada sekarang. Sebab saya bila masuk dalam bisnes ni, dalam bisnes line kan, saya dipengaruhi oleh kawan-kawan. Logistik saya adalah kawan-kawan saya yang semua jalankan bisnes. Tapi saya nampak depan mata dia orang berjaya dan mentor dia orang adalah Dr. Azizan. Dr. Azizan memang nak bantu orang. Kita dah tengok dia punya result. Dia punya anak-anak didik yang cemerlang, yang hebat, excellent semua. So, memang kita terpanggil untuk, I pun nak jadi macam tu juga. So, I pun kena masuk kelas lah.